KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa anda sedang menonton pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Syamira Nazir, di mana pada hari ini kita akan sama-sama pelajari tentang kategori regular primary bersama guru kita yang sangat berpengalaman. Kalau nak tahu siapakah beliau, ayo kita saksikan profil guru. Cikgu Kamarul. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira, apa khabar? Saya khabar baik. Cikgu bagaimana, sihat? Saya baik Alhamdulillah, dan hari ini saya tidak bersendirian kerana saya ditemani oleh Gyro Boy kita. Mira masih ingat Gyro Boy? Ya, saya masih ingat Cikgu. Wah, Cikgu datang berdua dengan Gyro Boy. Betul. Okey, Cikgu, saya tengok Cikgu sangat segak bergaya dengan baju kemeja tu lah. Saya macam nak satu lah Cikgu, boleh? Oh, untuk pengetahuan Mira dan murid-murid di luar sana, memakai baju kemeja ini bermakna anda mewakili negara, iaitu mewakili Malaysia ke pentas antarabangsa World Robot Olympiad. Jadi ialah satu baju yang sangat berprestij, Mira. Mira nak pakai baju ni perlu memenangi pertandingan robotik kebangsaan terlebih dahulu. Wah, satu kebanggaan Cikgu ya bila pakai baju ni Cikgu kan? Ya, betul. Tak dijual di pasaran Cikgu. Tapi Cikgu, hari ini topik kita bukan berkenaan dengan baju ini, tetapi Betul. topik kita lebih menarik, iaitu tentang kategori regular primary Cikgu. Tepat sekali, Mira. Tapi sebelum itu Cikgu, saya ingin persilakan Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan Cikgu Kamarul. Baik. Terima kasih. Sama-sama, dan diikuti pula dengan saya. Baik, Cikgu Kamarul, bila kita sentuh tentang tajuk kita pada hari ini, apa yang Cikgu nak ketengahkan ataupun apa yang Cikgu nak sampaikan kepada murid-murid yang sedang menonton sekarang? Baik, pada hari ini saya rasa merupakan satu slot yang sangat menarik sebab kita akan pergi kepada kategori yang paling menarik bagi saya, iaitu kategori regular untuk pertandingan robotik kebangsaan. Tapi sebelum kita bercerita dengan lebih lanjut tentang Lita yang ada di hadapan kita, kita bercerita dengan tema utama pertandingan robotik kebangsaan pada tahun ini. Seperti mana yang telah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, pertandingan robotik kebangsaan menggunakan tema yang sama digunakan di World Robot Olympiad, peringkat antarabangsa, Mira. Mira tahu apa tema kita pada tahun ini? Silakan Cikgu. Powerbots, the future of energy. Wah, lagi sekali Cikgu. Powerbots, the future of energy. Baik Cikgu, bila bercerita tentang tema tersebut, pastinya ada Powerbots, the future of energy. Tentang energi itu Cikgu, tentang tenaga. Ya, energi dalam bahasa Melayu adalah tenaga. Ada dua, secara umum kita boleh bincangkan, ada dua jenis tenaga. Tenaga yang tidak boleh diperbaharui, seperti tenaga minyak, tenaga arang dan sebagainya. Dan kita juga ada tenaga yang boleh diperbaharui, Mira. Boleh Mira bagi satu contoh? Sepertinya tenaga air menggunakan daripada hidro, Cikgu. Ya, betul. Tenaga matahari, solar. Ya, betul. Kita juga ada biomass, kita juga ada pelbagai-bagai contoh lagi, solar dan sebagainya. Jadi pada tahun ini, para peserta pertandingan robotik kebangsaan dicabar untuk mencipta inovasi robotik untuk sama-sama mencapai matlamat global ini, Mira. The future of energy. Tenaga masa depan. Wah, sangat menarik ni Cikgu. Dan bila kita tema dah tahu, kita dah tahu tema pada tahun ini, pastinya ada kategori-kategori juga bagi murid-murid yang ingin sertai Cikgu. Iaitu pada kategori yang kita ingin bincangkan ini ialah kategori regular. Ya, betul. Secara umum yang boleh saya bincangkan untuk kategori regular, dan terlebih dahulu saya boleh bagi tahu pada Mira dan kongsikan pada murid-murid di luar sana, untuk kategori regular ia terbagi kepada 3, iaitu kepada sekolah rendah dan kepada menengah rendah dan menengah atas. Secara umum yang boleh saya beritahu untuk kategori regular, dia adalah merupakan task based di mana pelajar-pelajar diberikan lita dengan tema dan dia beri masa 2 minit, Mira. Dalam tempoh 2 minit, setiap pasukan perlu mereka sebuah robot
dan perlu menyelesaikan sebanyak mungkin misi yang berada di atas lita dalam tempoh 2 minit dan pada masa yang sama perlu mematuhi peraturan dan mematuhi segala spesifikasi yang ditetapkan oleh pertandingan robotik kebangsaan. Wah, pastinya pada robot yang berjaya mencatat markah yang tertinggi dengan masa yang terpantas, pastinya boleh memenangi pertandingan tersebut kan cikgu? Betul, Mira. Dan yang menariknya lagi, inilah yang sama-sama kita ingin pelajari di sini. Di depan ni ada lita yang sangat besar ni cikgu. Untuk kita fahami dengan lebih jelas. Tetapi sebelum tu cikgu, kita ada satu video tentang tema kita yang baru kita sebut tadi, iaitu Jom kita saksikan. Powerbots, The Future of Energy. Jadi kita saksikan terlebih dahulu video tersebut dan kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC. Sebelum kita berhenti berehat tadi, ada satu fakta menarik, iaitu di mana negeri Sarawak telah menjadi juara keseluruhan sebanyak 6 kali, cikgu. Ya, tahniah diucapkan buat negeri Sarawak dan kepada seluruh negeri yang bertanding. Ya, betul tu. Tahniah diucapkan. Dan untuk episod kita ini, di segmen 2 ini, cikgu, kita ingin sentuh tentang lita yang berada di depan kita, cikgu. Baik, pada hari ini kita akan melihat lebih lanjut lita yang bertajuk Energy at Home. Apabila kita berada di rumah, sudah semestinya kita menggunakan tenaga, betul Mira? Betul, cikgu. Kita menggunakan tenaga. Kita menggunakan tenaga elektrik. Ya, betul. Jadi apabila kita menggunakan tenaga elektrik, kita kena memastikan tenaga elektrik tersebut digunakan secara optimum dan efisien. Jadi hari ini kita akan melihat lebih lanjut tentang lita yang ada depan kita ni, Mira. Jadi kita terlebih dahulu kita ada beberapa kawasan atau area yang perlu kita teliti. Yang pertama yang paling penting adalah start dan finishing area. Baik, di sini startnya, di sini juga finishnya, cikgu, ya? Betul, Mira. Baik. Di samping itu kita ada light bulb area, dan kita ada solar cell area, kita ada equipment area, dan kita juga ada recycling area. center. Cikgu, yang di biru ini, yang ni maksudnya ialah barrier kan, cikgu? Halangan? Betul, tepat sekali, Mira. Seperti mana kita tahu, ada beberapa objek di atas lita, ya, Mira. Jadi kita akan melihat dengan lebih lanjut. Pertamanya kita ada 3 objek yang seakan sama tapi berlainan warna. Mira perasan tak? Perasan, cikgu. Kalau boleh Mira tengok satu bulb yang berwarna putih. Okey, Mira pegang ni, saya pegang ini. Okey, ketiga-tiga ni adalah light bulb. Dalam bahasa Melayunya adalah Mentol. mentol. Mentol kebiasaannya warna kuning, ya, Mira. Jadi mentol warna kuning ini mewakili mentol yang masih baik, masih elok. Jadi kita tak perlu cabut ataupun buang sebab dia masih elok. Jadi nak memastikan dia efisien, kita biarkannya berada di light bulb area. Bagaimana pula dengan mentol yang berwarna merah? Mira rasa kenapa dia warna merah? Saya rasa dia warna merah, cikgu, sebab dia dah habis, dah rosak, cikgu. Ya, sebab setiap objek ada jangka hayat. Yang warna merah ni menunjukkan mentol yang telah rosak. Baik. Jadi mentol yang telah rosak, kita buat apa, Mira? Kita tukarkanlah dengan yang baru, cikgu. Ya, dengan smart light bulb. Di samping itu kita juga ada smart device yang terletak di equipment area. Dan seperti mana yang Mira sebut tadi, kita ada barrier
Dan yang paling penting, kita ada di starting area tu, mungkin nampak tak warna kuning tu? Saya nampak cikgu. Saya nampak itu ialah sign ataupun matahari kan cikgu? Betul. Kita boleh menggunakan matahari untuk mendapatkan tenaga solar. Tapi bagaimana kita nak mendapatkan tenaga solar daripada matahari, Mira? Senang saja cikgu dengan menggunakan solar cell. Tepat sekali. Yang ada di hadapan Mira tu adalah solar cell yang perlu diletakkan yang sama kedudukannya dengan matahari supaya kita dapat optimumkan pengambilan tenaga solar daripada matahari. Okey cikgu, kita dah tahu dah tentang objek yang ada pada lita cikgu. Sekarang ni saya ingin bertanya pula kepada cikgu, bagaimanakah dari segi pemakahannya? Okey, kalau macam tu jom kita tengok detail, Mira. Mari cikgu. Kita ada 4 misi utama di mana murid-murid perlu menyelesaikan semua misi ini. Misi yang pertama, kita perlu mengalihkan light bulb yang berwarna merah. Mentor yang rosak, kita perlu alihkan ke Recycling center. Dan setiap satu light bulb yang dialihkan akan diberikan 8 darab dengan 3. 8 darab 3, 24 markah cikgu. Ya, betul. Setelah itu, kita perlu mengalihkan, setelah kita mengalihkan lampu yang rosak, kita perlu meletakkan smart light bulb untuk diberikan sebanyak 10 markah. 10 markah dan kita ada 3. Jadi 30 markah cikgu. 30 markah. Jadi misi yang kedua apa ni kau rasa? Misi yang kedua saya kira mesti pasal smart device cikgu yang berwarna hijau di situ. Kita ada 2 smart device yang perlu diletakkan di kawasan yang mempunyai mentor merah. Dan setiap smart device ini akan diberikan berapa markah? 7 markah 7 cikgu. markah. Darab dengan 2? Kita ada 14 markah. Tepat sekali. Apa pula objek yang berada di sana tu? Baik, untuk misi yang ketiga ni cikgu, saya tengok sini ini ialah solar cell ni cikgu. Dianya perlu diletakkan di kawasan solar cell area. Dan apabila telah berjaya melengkapkan misi tersebut, murid-murid akan diberikan berapa markah, Mira? Untuk solar cell, murid akan diberikan sebanyak 10 markah cikgu. Tepat sekali. Dan misi yang keempat adalah untuk memastikan robot berjaya memasuki semula ke petak permulaan setelah melengkapkan keseluruhan misi. Tetapi kita juga ada beberapa markah bonus. Tapi cikgu, saya nak tanya cikgu juga. Cikgu, kalau robot ni dah lengkapkan misi, dah kembali semula ke finishing area ni cikgu, berapa markahnya cikgu? Saya rasa markah dia 7 cikgu, betul tak? Tepat sekali. Baik. 7 markah akan diberikan. Markah bonus kita ada 2. Apabila setiap pasukan berjaya untuk tidak merosakkan ataupun melanggar 2 barrier, di mana setiap barrier itu akan diberikan 2 markah, akan dapat markah bonus 4 markah. Di samping itu, apabila setiap pasukan berjaya untuk tidak merosakkan ataupun menjatuhkan bulb yang berwarna kuning, juga akan diberikan 2 markah setiap satu. Kita ada 3 yellow bulb, jadi akan dapat 6 markah. Ya. Jadi, boleh Mira bantu kirakan tak berapa markah keseluruhan yang akan kita terima? Markah keseluruhannya cikgu, bagi saya tambah sekejap cikgu. 24, 30, 20. Banyak lagi markah-markah bonus lain. Sudah semestinya markah penuh dia ialah 95 markah. Tepat sekali, Mira. Banyak tu. Banyak tu cikgu, 95 markah. Baik cikgu, kita dah tahu tentang pemakahan. Bagaimana pula dari segi desain dan misi yang harus dilakukan oleh robot? Kalau macam tu, kita kena tengok robot, Mira. Baik, kalau macam tu, saya berikan kepada cikgu. Silakan cikgu. Okey, baik. Kita fokus kepada komponen yang paling penting untuk robot kita, iaitu controllernya. Yang berada di tangan kita sekarang ini adalah EV3. Okey, EV3. Okey, yang ini adalah generasi yang ketiga. Generasi yang pertama adalah RCX. Generasi yang kedua adalah NXT. Dan yang kita tahu ini adalah EV3. Controller adalah komponen yang paling penting yang mengawal pergerakan robot dan sebagainya. Dan kalau kita lihat di sini, untuk menjalankan misi ini, model kita ini atau robot kita ini dipasang dengan 3 color sensor. Di bahagian depan dan di bahagian bawah. Di bahagian depan untuk mengesan warna-warna light bulb, kita ada warna merah, putih dan kuning, betul? Baik. Dan Mira rasa kenapa kita meletakkan color sensor di bahagian bawah, Mira? Kerana robot kita bergerak di atas litar, cikgu. Ya, untuk memandu pergerakan robot. Dan seterusnya kita ada large servo motor di sini yang mengawal keseluruhan pergerakan robot, dan kita ada medium servo motor yang mengawal pergerakan arm robot tersebut untuk melengkapkan misi di atas litar. Wah, cikgu, saya ingin tanya kepada cikgu, apa pula ultrasonic sensor tu, cikgu? Ultrasonic sensor pula adalah yang diletakkan di bahagian tepi ini untuk mengesan kehadiran matahari, sama ada di bahagian kiri atau di bahagian kanan. Wah, cukup penjelasan yang cikgu berikan. Tapi kan cikgu, saya tertanyalah cikgu, bagaimana caranya untuk kita gerakkan robot di atas litar ni, cikgu? Sudah semestinya kita perlu memprogramkan kita punya controller EV3 kita, Mira. Jom kita sama-sama lihat programmingnya. Jom, cikgu. Tapi sebelum tu, Mira, sebelum kita pergi pada programming, kita perlu
mengenal pasti dulu masalah. Kita perlu kenal dulu dengan lita kita supaya kita tahu misi yang mana kita perlu buat dulu supaya kita dapat memaksimumkan markah pasukan kita, Mira. Betul. Okey, sebagai contoh, tadi kita perlu menukarkan mentor merah kepada mentor putih, betul? Jadi kita perlu memprogramkan robot kita. Jadi jom sama-sama kita lihat bagaimana kita nak programkan kita punya controller EV3 kita. Okay. Jom, cikgu. Untuk membuat programmingnya, kita menggunakan EV3 software. Okey, Mira? Sebagaimana yang kita lihat, ini adalah programming yang kita telah buat. Okey, ada beberapa komponen penting dalam program ini. Antaranya yang kita boleh tunjukkan di sini, kita ada action palette berwarna hijau, kita ada flow control palette berwarna orange, dan kita ada sensor palette berwarna kuning, dan kita ada data operations palette berwarna merah. Ini adalah 4 palette yang penting yang perlu digunakan untuk melancarkan misi, Mira. Jadi sekarang saya nak tunjukkan bagaimana kita nak memasukkan data yang telah kita programming yang kita telah kita buat ke robot. Kita perlu memasukkan kabel yang telah kabel USB yang telah dihubungkan kepada kita punya peranti, dan kita boleh menggunakan laptop ataupun PC untuk ini, Mira. Kita hubungkan kepada port PC. Kita boleh lihat di sini. Di sini, PC, kita hubungkan di sini. Oh, di bahagian tepi, cikgu, ya? Ya. Tepi belakang sikit macam itulah. Ya. Kemudian, cikgu, apabila kita sudah sambungkan dengan kabel, Dan kita hanya perlu menekan butang download sebelah kanan bawah. oh, begitu caranya. Ya. Begitulah cara kita memuat turun programming yang kita buat melalui EV3 software ke dalam controller robot kita, Mira. Baik. Cikgu, kalau masa tu cikgu, kita berhenti berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di pertandingan robotik kebangsaan NRC bersama saya Mira dan juga Cikgu Kamarul. Sebelum kita berhenti berehat tadi, kita dah tahu dah bagaimanakah program yang dibina pada robot ni, Cikgu. Dan di sebelah saya ini ada timer ataupun jam lah. Jam timer untuk kalau kita nak menggunakan robot ini, pastinya nak tahu bagaimanakah masa yang diambil, sebanyak Betul. mana masa yang diambil. Dan untuk kawan-kawan yang berada di rumah yang ingin dapatkan juga, timernya nak dapat di mana? Jangan risau, anda boleh terus sahaja layari laman sesawang sasbadi.sls.com/timer. Baik, Cikgu. Okay, baik, Mira. Kita telah kenal dengan kita punya data. Betul, Cikgu. Telah kenal dengan kita punya objek, kita dah tahu markah setiap objek, dan kita telah bina robot kita, dan kita telah program robot kita. Sekarang tibalah masa yang kita tunggu-tunggu, Mira. Ya. Jom kita cuba try one run untuk robot kita laksanakan misi. Jom, Cikgu. Saya mengambil tempat di sini. Cikgu bersediakah di sana? Sebagai strategi yang kita boleh kongsikan, mungkin kita boleh letakkan solar cell yang berada di tangan saya ini, kita letakkan terus di arm robot supaya dia terus boleh menjalankan misinya yang seterusnya. Baik, Cikgu. Okey, jom kita mulakan, Mira. Baik, Cikgu. 1, 2, 3. Okey, berapa markah kita akan dapat, Mira? Kalau solar cell berjaya diletakkan di kawasannya. Kita akan dapat 10 markah, Cikgu. Tepat sekali. Adakah kita berjaya dapat 10 markah? Kita tengok dulu. Benar, Cikgu. Kita berjaya dapat 10 markah. dalam tangan. Okey, seterusnya robot kita akan pergi menjalankan misi yang seterusnya, iaitu untuk mendapatkan mentol merah, iaitu mentol rosak yang perlu diletakkan di Recycling Center. Adakah kita berjaya melakukannya, Mira? Kita tengok terlebih dahulu, Cikgu. Kita saksikan. Baik,
berjaya cikgu. Berapa markah kita dapat? Kita dah dapat 8 markah. Tepat sekali. Seterusnya kita nak buat apa? Kita ambil mentol yang berwarna putih. Mentol yang baru cikgu. Untuk digantikan di kawasan. Mentol yang berwarna merah. Tengok. 10 markah Mira. Dapatkah kita dapat 10 markah? Kita tengok dulu cikgu. Wah, berjaya cikgu. Berjaya kita. Seterusnya Mira. Lepas ni kita nak buat apa? Kita ambil mentol yang berwarna kuning. Oh, Alamak, dia nampak reverse tak? lah cikgu. Kenapa Kerana kita memang tak usik mentol berwarna kuning Mira. Sebab Kita akan dapat markah bonus sekiranya robot kita tak menyentuh mentol yang berwarna kuning. Ya, kita berjaya Mira. Wah, nampak macam ni cikgu. Robot saya ni memang sudah cukup bersedia lah cikgu dalam pertandingan ni. Boleh menang pertandingan robotik kebangsaan ni Mira. Ya, kita tengok lagi sekali. Berjaya ke? Berjaya Mentol juga yang cikgu. kedua berjaya dialihkan. Ya. Tahniah Mira. Satu lagi 8 markah buat pasukan kita. Alamak cikgu, masa kita dah nak habis dah ni. Ya, betul. Sampai ke? Kita cuba Mira ya. Kita cuba. Okey. Robot kita akan mengulang juga proses yang sama kan cikgu? Akan menggantikan mentol yang Sempatkah kita rosak. dapat 10 markah Mira? Kita mendapat lagi 10 markah. Masa telah pun tamat Mira. Kita Ya. telah sampai ke minit yang kedua. Baik. Wah cikgu, masa pun dah tamat. Robot kita pun dah selesai menjalankan misi cikgu. Agak-agak kan cikgu, berapa markah yang berjaya kita peroleh pada misi kali ini? Itulah Mira, walaupun robot kita tidak berjaya masuk semula ke tapak permulaan, tapi kita masih juga dapat beberapa markah Mira. Jom kita tengok. Kita telah berjaya mengalihkan 2 red bulb ke dalam recycling center. Kita mendapat 16 markah di situ, dan kita berjaya mengalihkan menukar white bulb ke dalam kawasan red bulb, dan kita telah berjaya mendapat 20 markah di sini. Dan di awal-awal tadi kita berjaya meletakkan solar panel di kawasannya, dan kita berjaya mendapat 10 markah. Baik. Tapi Mira, jangan lupa kita dapat juga markah bonus kerana kita tidak mengganggu yellow bulb dan juga barrier yang berada di sini, dan keseluruhan ni membolehkan kita mendapat 10 markah bonus. Wow. Jadi keseluruhan kita memperolehi berapa markah Mira? Saya cuba congak cikgu. Silakan. Kita peroleh 56 markah. Mira rasa macam mana? 56 markah cukup? Saya rasa macam dah cukup lah cikgu. Kita kan nak mewakili Malaysia ke Betul. WRO. Kita kena menang peringkat kebangsaan. Tapi walau bagaimanapun Mira jangan kecewa kerana ada 3 hasil pembelajaran yang Mira dan mungkin kita semua boleh dapat. Jika pasukan kita tidak berjaya, yang pertama kita dapat adalah pengalaman. Pengalaman ini akan mengajar kita sebagai pasukan untuk memperbaiki robot ataupun hasil rekaan kita. Mungkin melalui ujian yang kita lakukan, kita dapat tahu, oh mungkin kita boleh menggunakan tayar yang berlainan saiz, gear yang berlainan kedudukan, dan programming yang berbeza, Mira. Betul. Dan yang kedua, kita boleh meningkatkan komunikasi kita. Sebagai contoh, kita ada 3 orang dalam pasukan. Kita kena berkomunikasi, memikirkan bagaimanakah cara untuk kita memperbaiki rekaan robot kita. Dan yang ketiga, sudah semestinya ia melatih kemahiran berfikir aras tinggi kita. Bagaimana kita nak mengatasi masalah ini? Bagaimana kita nak dapatkan markah penuh dalam pertandingan ataupun kategori ini? Wah, itu dia cikgu. Maksudnya ini bukanlah sekadar pertandingan sahaja tetapi lebih dari itu. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu Kamarul atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang sedang menonton sekarang. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang pula. Bye. Assalamualaikum.